Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nur. Saya mewakili ahli kumpulan saya iaitu seramai 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Nur Syafiqah binti Muhammad Nur. Yang kedua Puan Marana binti Abdul Malik. Yang ketiga Aisyah Karim bin Mahazir. Dan yang keempat adalah Ramlah binti Saharani. Saya akan membentangkan berkenaan dengan budaya China dan 4 nilai budaya Hofstede. Teori dimensi budaya Hofstede yang telah dibangunkan oleh Gerd Hofstede adalah rangka kerja yang digunakan untuk faham perbezaan dalam budaya merentasi negara. Ada 6 dimensi utama awal oleh Hofstede, termasuk jarak kuasa, mengelakkan ketidakpastian, individualisme, kolektivitisme, maskuliniti, kewanitaan dan orientasi jangka pendek berbanding jangka panjang seperti dekat rajah ni. Okey, nilai Hofstede ataupun dimensi budaya ni menyediakan rangka kerja yang mana ahli sosiologi boleh menerangkan kesan budaya terhadap ahlinya dan bagaimana nilai tersebut berkaitan dengan tingkah laku mereka yang mendiami budaya ini. Okey. Di luar sosiologi, penyelidikan Hofstede juga boleh digunakan dalam bidang seperti psikologi antarabudaya, pengurusan antarabangsa dan komunikasi antarabudaya. Pada tahun 1980, penyelidik pengurusan Belanda iaitu Gerd Hofstede membangunkan teori dimensi budaya. Aspek budaya Hofstede berpunca daripada penyelidikannya yang meluas pada tahun 1960 dan 1970-an. Kajian ni dah meneroka perbezaan nilai antara bahagian berbeza pengeluar komputer multinasional IBM. Pada abad ke-21 iaitu era globalisasi ekonomi dunia, syarikat multinasional telah menghadapi cabaran besar yang disebabkan perbezaan budaya. Okey, Hofstede 1993 percaya bahawa perbezaan nasional dan serantau akan terselah apabila perniagaan berkembang ke peringkat global. Semua negara dia mempunyai suatu yang dipanggil pengurusan, tetapi maknanya lebih kurang berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Okey. Sebenarnya, kegagalan syarikat multinasional boleh dikatakan berpunca daripada pengabaian mereka terhadap perbezaan budaya. Globalisasi ekonomi dunia ni dah mewujudkan peluang besar untuk kerjasama global antara negara yang berbeza di satu pihak, tetapi ada juga yang telah mewujudkan masalah dan isunya tersendiri yang berkait dengan menguruskan perkongsian berkesan dengan budaya yang berbeza di pihak yang lain. Lewis ada menyatakan tahap budaya yang berbeza menjadikan sumbangan kepada dimensi budaya sesebuah negara mesti bermula dengan pemahaman awal tentang struktur budaya yang mendasari. Berdasarkan pemahaman ni, kumpulan saya memulakan latihan ini dengan merumuskan secara ringkas definisi dan maksud budaya. Dimensi Hofstede didapati berkorelasi dengan pelbagai pemboleh ubah perbezaan negara yang lain, termasuk kedekatan geografi, bahasa yang dikongsi, latar belakang sejarah yang berkaitan, kepercayaan dan amalan agama yang sama, pengaruh falsafah biasa dan sistem politik yang sama. Kita boleh ambil contoh seperti negara yang berkongsi sempadan cenderung mempunyai lebih banyak persamaan dalam budaya berbanding dengan negara yang berjauhan. Ini kerana orang yang tinggal berdekatan antara satu sama lain lebih cenderung untuk berinteraksi antara satu sama lain secara tetap yang membawa kepada pemahaman dan penghayatan yang lebih besar terhadap budaya masing-masing. Sama juga dengan negara yang berkongsi bahasa yang sama cenderung mempunyai lebih banyak persamaan dalam budaya berbanding dengan yang tidak. Mereka yang bercakap dalam bahasa yang sama dapat berkomunikasi dengan lebih besar terhadap budaya masing-masing. Akhir sekali, negara yang mempunyai latar belakang sejarah yang serupa lebih cenderung mempunyai banyak persamaan dalam budaya daripada yang tidak. Orang yang berkongsi sejarah yang sama lebih berkemungkinan mempunyai nilai dan kepercayaan yang sama, yang membawa secara umumnya telah berteori kepada pemahaman dan penghayatan yang lebih besar terhadap budaya masing-masing. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Ramlah Saharani.
Berikut merupakan peta negara China. Sistem ekonomi, politik, sosial dalam tempoh 15 tahun yang kebelakangan telah mengalami transformasi yang ketara di bekas Kesatuan Soviet, Eropah Timur dan China. Kerana peralihan politik telah menjadikan China sebagai gergasi kepada globalisasi berbanding dahulu, ianya secara tertutup dan lebih terancam. China mengamalkan duit ekonomi yang mengekalkan sosialisme yang sama banyak dengan prinsip kapitalisme. Kerana hal ini, ledakan ekonomi kepada pelaburan asing membantu kepada peningkatan GNP tahunan sebanyak 10% dari tahun 1970. Penganalisis menyatakan bahawa purata kadar pertumbuhan 8 hingga 10% ini membolehkan dikekalkan untuk 10 hingga 15 tahun yang mendatang. Maka tahun 2015 sepatutnya GNP China menyamai GNP Amerika Syarikat. Pertumbuhan ini bergantung kepada keupayaan China dalam mengawasi liar industri, lebih menginput teknologi yang lebih moden, menswastakan perusahaan milik negara yang mempunyai lebihan kaki tangan yang bagi menarik pelaburan asing. Sebagai sebuah globalisasi gergasi, China telah menjadi pengeksport terbesar pada tahun 2009 yang mendahului negara Jerman. China juga mendapat kontrak infrastruktur utama khasnya negara-negara yang membangun, dan Amerika Syarikat memberikan hubungan perdagangan biasa. Masyarakat China memiliki 56 etnik dimensi budaya Hafsidi digunakan dalam menganalisa nilai korporat dan piawaian komunikasi China. Adat yang boleh diterima di China mungkin tidak tipikal bagi pengurusan di barat. Masyarakat Cina mahu pula menggalakkan perundingan kolektiviti sebagai kekuatan dalam mencapai matlamat negara. Orang Cina lebih menghargai kerja mereka berbanding dengan masyarakat barat. Nilai ini berpunca daripada nilai etika kerja Confucius yang dikenali orientasi kejayaan yang luar biasa. Implikasi bagi pengurus yang bekerja di China adalah ganjaran ekstrinsik. Orang China cenderung elak berbincang perkara kontroversi seperti kritikan terhadap pengurusan negara-negara barat. Saiz keluarga cenderung memotivasikan ganjaran individu. Implikasi pengurusan dalam masyarakat adalah kejayaan mengurus memerlukan pembentukan kumpulan kerja. Penetapan matlamat kumpulan akan memotivasikan lebih dari matlamat individu, dan ganjaran kolektif akan lebih memotivasi dari ganjaran individu. Seterusnya, saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya, Mariana binti Abdul Malik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Ramlah. Untuk slide 6 ni berkenaan tentang dimensi nilai budaya. Okey, terdapat 5 lah nilai budaya yang digunakan di negara China, iaitu jarak kuasa, individualism, vs kolektivism, pengelakan ketidakpastian, 4 kejantanan rasa kewanitaan, dan 5 orientasi jangka panjang berbanding jangka pendek yang dapat kita dilihat di sebelah itu yang digunakan dimensi nilai budaya. Okey, untuk slide 7 saya akan terangkan lebih detail berkenaan dimensi nilai budaya dan juga kesan. Okey, untuk slide 7 ini berkenaan tentang rangka kerja budaya Hoxford yang digunakan untuk China. Okey, rangka kerja Hoxford ni sebenarnya diukur nilai lah kesan nilai budaya yang berlaku di negara China. Okey, yang seperti kita tahu, Dr. Gray Oxford ni adalah ahli psikologi yang membangunkan rangka kerja yang kini terkenal semasa dia bekerja di IBM. Okey, alat ini sebenarnya amatlah berguna untuk mengklasifikasikan negara mengikut dimensi yang dicadangkan Oxford. Alat ini agak berguna untuk tenaga kerja di negara-negara tertentulah yang yang memasuki negara tersebut. Okey, yang pertama sebenarnya jarak kuasa VS besar di negara China sebenarnya dia adalah sifat hierarki masyarakat China yang turut melanda kat mana-mana jabatan kerja organisasi, dan adalah perkara biasa pekerja di peringkat bawahan untuk mengamalkan komunikasi berhierarki dengan pihak atasan. Ini bermakna pekerja akan berkomunikasi dengan pihak atasan mereka untuk segala urusan kerja, dan walaupun mereka tidak bersetuju, mereka tetap patuh dengan pihak atasan. Okey, kira dikatakan dia lebih kepada menghormatilah pihak berkuasa. Itu hubungan dalam perniagaan dan budaya Cina dicirikan oleh jarak kuasa yang besar.
Untuk yang kedua, individualism dan kolektivism. Okey, dimensi ini berkaitan dengan cara individu dalam budaya dan tertentu digalakkan untuk tergolong dalam kumpulan berbanding bersifat ataupun bersikap individualistik dalam pemikiran dan tindakan mereka. Di negara China sebenarnya aspek ini merangkumi perniagaan di China, serta kebanyakan syarikat di China cenderung untuk tidak mengamalkan individualistik. Dia lebih kepada kolektivism lah. Kalau dapat kita lihat, mereka tidak menukar pembekalan vendor dan mereka lebih menggunakan orang yang lama yang mereka lebih kenal, dan mereka tidak akan mencuba benda yang baru. Sedangkan mereka lebih macam penekanan lah kesetiaan dalam urusan perniagaan. Okey, untuk ketiga, kejantanan dan versus kewanitaan. Untuk di negara China sebenarnya mereka lebih mengukuhkan ataupun tidak mengukuhkan maskulin yang telah dikaitkan dengan tradialism. Dimensi ni agak rumit sikit lah untuk negara China kerana masyarakat mereka walaupun bersifat paternalistik tidak benar-benar melanggar model kerja dan kehidupan tradisional luar. Sebaliknya, terdapat beberapa wanita dalam perniagaan dan perdagangan. Jika mereka sama taraf layanan, sama taraf lah dalam proses perniagaan, dilayan standing dengan lelaki. Boleh dikatakan penekanan ni lebih kepada sifat yin and yang ataupun maskulin dan feminin dalam budaya Cina. Bermaknanya tiada stereotip jantina di negara China. Untuk yang terakhir sekali, orientasi jangka panjang vs jangka pendek. Budaya China sangat diselitkan dengan rasa kebesaran sejarah. Oleh itu mereka sangat menitik berat lah dan menggambarkan perspektif lebih lebih macam mana mengatasi halangan, cabaran. Mereka buat uji kaji dulu dan mereka berfikir lebih panjang, lebih ke hadapan dalam setiap ni. Mereka tidak menggambarkan jarak pendek. Mereka lebih menggunakan cara jangka masa panjang untuk segala-gala yang mereka lakukan dalam perniagaan perkara harian lah. Mereka lebih suka selesaikan. Lepas tu jika dia nak mencapai sesuatu, dia tak suka capai yang cepat. Mereka mengikut satu-satu step. Kalau boleh nampak, kita tengok sukan Olimpik lah, mereka buat satu-satu step untuk mereka capai. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan slide seterusnya kepada Syakirin. Assalamualaikum, saya Syakirin bin Mahzir, 260570. Apa yang saya dapat buat kesimpulan, budaya Cina dari segi dimensi budaya Hofstede ialah jarak kuasa, individualis ataupun kolektivisme, mengelakkan ketidakpastian, masculinity ataupun kewanitaan, dan dimensi Confucian. Nilai-nilai Cina dan adat komunikasi dimasukkan dalam analisis dan didapati berbeza dengan budaya barat seperti Jerman. Pengurusan dan mana-mana individu lain dari budaya barat yang beroperasi di China mestilah membuat perhatian kepada perbezaan budaya semasa berada di China dan harus menghormati nilai budaya China seperti menyelamatkan muka, mewujudkan guans, mengelakkan konfrontasi terutamanya dengan pihak atasan, dan menggunakan strategi motivasi pekerja seperti optimum disyorkan. Akhir sekali, adalah penting untuk mempertimbangkan perbezaan berdasarkan relativisme budaya dan bukannya menggunakan prosedur etika untuk mewujudkan pertimbangan mengikut budaya oleh tuan rumah. Tugasan ini telah memperlihatkan dimensi tambahan yang berkait dengan masculinity dan kewanitaan sebagai tambahan kepada yang dicadangkan dalam rangka kerja. Ia dirasakan perlunya perspektif budaya, dan kesimpulan untuk tugasan ini ialah China mewujudkan pelbagai dimensi kerana negara China sedang memodenkan dirinya dan cuba untuk mengimbangi aspek ini dengan masyarakat yang bersejarah. Ini bermakna konflik dan ketegangan yang wujud antara tradisi dan kemodenan dimanipulasikan dalam dimensi nilai rangka kerja mereka. Sekian, terima kasih dari grup kami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Assalamualaikum.